Selamat pagi saya ucapkan kepada Sir Didi. Hari ini kami dari kumpulan 4 akan membentangkan berkenaan ubatan antiplatelet. Ini adalah ahli kumpulan kami, iaitu Evelyn Sheni, Flora Elvin, Lovina Lily, Mary Isabel, Rachel Lin, Runai dan saya sendiri Syamin Syamila. Baiklah, ini merupakan isi kandungan bagi pembentangan kami. Yang pertama adalah introduction, di mana di slide ini akan menjelaskan berkenaan pengenalan bagi apa itu ubat antiplatelet. Yang kedua adalah generic dan trade name, di mana pada slide ini akan menjelaskan setiap nama ubat dan apa brand name dia. Ketiga adalah classifications of the medication. Keempat, mechanism of action, iaitu berkenaan cara ubat bekerja dan diserap di dalam badan kita. Yang kelima, what the medication is used for, iaitu kegunaan bagi ubatan antiplatelet. Keenam, side effect that are common, iaitu yang menjelaskan berkenaan kesan sampingan bagi ubat antiplatelet. Ketujuh, indication, yang berkenaan dengan siapa yang boleh ambil ubat antiplatelet ni ataupun digalakkan untuk ambil. Ya, iaitu lepas tu contraindication pula berkenaan dengan ubat ini tidak boleh diambil oleh siapa. Dan interaction pula, interaksi antara ubat antiplatelet dengan ubat lain. Kemudian yang ke-8, nursing responsibility in administering cardiovascular drug. Tanggungjawab nurse dalam memberi ubat antiplatelet ni. Lepas tu, akhir sekali, conclusion, iaitu kesimpulan keseluruhan berkenaan slide pembentangan kami, iaitu berkenaan ubat antiplatelet. Salam sejahtera, Sir. Ini merupakan definisi bagi ubat antiplatelet. Ubat antiplatelet adalah ubat untuk menghalang platelet daripada melekat dan mengurangkan keupayaan badan untuk membentuk bekuan darah. Jadi, ubat-ubatan ini berfungsi untuk menghentikan platelet daripada menggumpal. Jadi, ianya membantu untuk mencegah penyakit seperti serangan jantung dan strok. Salah satu contoh ubat yang paling biasa digunakan adalah aspirin untuk mencegah penggumpalan darah. Jadi, ianya risiko utama bagi ubat antiplatelet yang berkaitan dengan terapi pemberian antiplatelet kepada sakit adalah pendarahan yang berlebihan. Selamat sejahtera Encik Didi, saya Syamin Syamila. Hari ini saya akan membentangkan generik dan trade name bagi ubat antiplatelet. Yang pertama ialah clopidogrel. Clopidogrel bagi trade name dia ialah Plavix. Dipidridamol, trade name dia ialah Persantin, dan manakala bagi Prasugel, trade name dia ialah Evian, dan seterusnya ialah Ticagrelor, trade name dia ialah Brilinta. Cangrelor, trade name dia ialah Cangreal, dan Vaprapaxa, trade name dia ialah Zonity, dan akhir sekali ialah aspirin, trade name dia ialah acetylsalicylic acid. Dan slide yang seterusnya merupakan gambar bagi ubat-ubat antiplatelet. Ini adalah ubat-ubatan seperti yang saya terangkan tadi, dan kegunaan bagi setiap ubat tersebut akan dibentangkan oleh Evelyn Sheni. Okey, nama saya Mary Isabel Anak Mudin. Saya akan membincangkan klasifikasi ubat antiplatelet. Secara umum, ubatan-ubatan ini berfungsi untuk menghalang pengumpulan platelet dan pembekuan darah. Ada 5 kategori utama yang saya ingin jelaskan. Yang pertama, celluloxygenase. Kelas ini termasuk ubat seperti aspirin yang menghalang enzim COX1. Tindakan ini mengurangkan penghasilan trombosen itu yang seterusnya menghalang pengumpulan platelet. Kelas kedua ini menghubungi ubat seperti clopidogrel dan ticagrelor. Ubatan-ubatan ini menyekat reseptor P2Y12 ADP pada platelet yang menghalang
aktiviti platelet, seterusnya mencegah pembekuan platelet. Okey. Yang kelas ketiga ialah phosphodiesterase, iaitu seperti dipridamol. Ubat ini meningkatkan CAMP, iaitu maksudnya salik adenosine monofosfat. Dia menghalang aktiviti dan pengumpulan platelet. Seterusnya, kelas keempat iaitu glycoprotein inhibitor. Ubat seperti acecimab menyekat glycoprotein ILB dengan ILA mencegah fibrinogen daripada mengikat platelet. Dan terakhir iaitu thrombin receptor inhibitor. Contohnya vorazapar. Ubat ini menyekat reseptor PAR1 untuk menghalang aktivitasi platelet akibat thrombin. Saya Lovina Lili, saya akan menerangkan mekanisme of action untuk antiplatelet. Yang pertama ialah aspirin. Fungsinya adalah untuk menghalang enzim cyclooxygenase 1 dalam platelet. Yang ini menyebabkan pengurangan penghasilan tromboksin A2, iaitu bahan kimia yang merangsang platelet untuk berkumpul dan membentuk bekuan. Tromboksin membantu platelet untuk melekat antara satu sama lain dengan membentuk gumpalan darah. Dengan menghalang pembentukan tromboksin, aspirin dapat mengurangkan keupayaan platelet untuk melekat dan membentuk gumpalan, seterusnya mencegah pembekuan darah yang tidak normal. Fungsi clopidogrel pula adalah untuk menghalang reseptor P2Y12 yang terdapat pada permukaan platelet. Reseptor ini penting untuk pengaktifan platelet selepas pendedahan kepada ADP, iaitu adenosine diphosphate, yang merupakan bahan kimia yang menggalakkan platelet untuk melekat bersama dan membentuk gumpalan darah. Ia juga dapat menghalang ADP daripada mengikat pada reseptor tersebut, menyebabkan platelet tidak aktif dan mengurangkan kemampuannya untuk melekat bersama dan membentuk gumpalan darah. Okey, seterusnya saya akan membentangkan mengenai kegunaan ubat-ubat antiplatelet. Okay, sebagai pengenalannya, ubat antiplatelet ini digunakan untuk mencegah pembentukan darah beku dengan mengurangkan keupayaan platelet untuk melekat antara satu sama lain. Jadi, ini akan membantu dalam mengawal atau mencegah keadaan seperti serangan jantung, strok atau masalah kardiovaskular yang lainlah. Jadi, terdapat beberapa ubat antiplatelet. Setiap ubat tersebut mempunyai kegunaan yang tersendirinya. Jadi, yang pertama adalah aspirin. Aspirin ini adalah ubat common yang sering digunakan bagi mencegah pembentukan darah pembentukan bekuan darah. Okey, aspirin ini ianya untuk mencegah pembentukan bekuan darah yang boleh menyumbat selur darah yang menyebabkan myocardial infarction. Ubat yang kedua adalah clopidogrel. Clopidogrel ini membantu melancarkan aliran darah dan mencegah pembekuan dalam selur darah periferal yang sempit atau tersumbat. Yang ketiga adalah ticagrelor. Ticagrelor ini untuk mencegah penggumpalan darah yang boleh menyebabkan komplikasi yang teruk. Jadi, ianya digunakan sebagai pelengkap kepada aspirin ataupun pelengkap kepada clopidogrel kerana ianya bertindak lebih pantas dan memberikan kesan yang lebih efektif ataupun konsistenlah berbanding clopidogrel. Yang keempat adalah prasugrel. Prasugrel ini digunakan untuk mencegah pembentukan bekuan darah, terutamanya selepas prosedur invasif seperti angioplasti ataupun pemasangan stent. Jadi yang kelima adalah dipridamol. Dipridamol ini adalah sering digabungkan dengan aspirin. Hal ini kerana ianya untuk mencegah stroke yang berulang seperti stroke iskemik. Jadi yang keenam adalah ubat vorapaxar. Ubat vorapaxar ini halang reversible pada reseptor thrombin. Jadi ianya menghalang thrombin daripada merangsang pengaktifan platelet dan mencegah penggumpalan. Ianya juga mencegah komplikasi pada selur darah periferal. Okay, yang terakhir adalah cangrelor. Cangrelor ini sejenis ubat berbentuk cahaya berbanding ubat yang diterangkan pada awal tadi, ianya berbentuk tablet dan diberi secara oral. Tapi ubat cangrelor ini diberi melalui saluran intravena
Ianya seringkali diberi pada pesakit yang menjalani prosedur angioplastik koronari atau pemasangan stent, terutamanya apabila terapi oral antiplatelet seperti clopidogrel atau prasugrel tidak boleh diberikan dengan segera. Ianya diberi melalui suntikan intravena. Nama saya Runai. Seterusnya saya akan membentangkan berkaitan dengan common side effect of antiplatelet, di mana yang pertama adalah pendarahan atau lebam. Antiplatelet mengurangkan keupayaan darah untuk membeku, maka seseorang pesakit akan lebih berisiko mendapat pendarahan, lebam ataupun pendarahan yang lebih lama sekiranya terdapat berlaku kecederaan dan luka. Selalunya pendarahan ini akan melibatkan bahagian gastro-usus, otak dan hidung. Common side effect yang kedua pula adalah sakit perut, di mana antiplatelet ini boleh menghakis lapisan perut yang menyebabkan ulcer pada perut dan perut akan berasa sakit. Common side effect yang seterusnya ialah diarrhea, di mana ubat antiplatelet ini boleh menjejaskan saluran gastro-usus dan menyebabkan seseorang individu yang mengambil ubat antiplatelet akan mengalami syirik birit. Yang seterusnya ialah loya dan muntah, di mana ia berlaku disebabkan oleh tindak balas tubuh terhadap bahan kimia dalam ubat. Yang seterusnya ialah ruam pada kulit ataupun anafilasis, iaitu reaksi alahan tubuh terhadap bahan kimia di dalam ubat. Contoh ubat yang menimbulkan ruam pada kulit adalah aspirin dan clopidogrel yang berpotensi untuk menimbulkan ruam sebagai reaksi imun. Baiklah, saya Flora Elwin dan seterusnya saya akan membentangkan indikasi, kontraindikasi dan interaksi ubat antiplatelet. Baiklah, indikasi bagi ubat antiplatelet yang pertama, ia dapat digunakan oleh orang yang akan menjalani pembedahan, di mana ubat antiplatelet digunakan untuk merawat pesakit yang menjalani pembedahan seperti coronary artery bypass grafting dan angioplasty, di mana ia dapat mencegah komplikasi yang disebabkan oleh pembentukan bekuan darah. Coronary artery bypass ini merupakan prosedur pembedahan yang dilakukan untuk meningkatkan aliran darah ke jantung. Jadi, ubat antiplatelet akan digunakan selepas pembedahan untuk membantu memastikan aliran darah yang lancar melalui graf dan mengurangkan risiko kegagalan graf. Manakala angioplasti pula merupakan melibatkan pemasangan balon atau stent untuk membuka arteri yang tersumbatlah. Jadi, ubat antiplatelet ini ia dapat digunakan untuk mengurangkan risiko pembentukan trombus yang boleh menghalang prosedur. Jadi, selepas pembedahan angioplasti pula, ia digunakan untuk mencegah pembentukan darah beku di sekitar stent yang dipasang. Seterusnya, ubat antiplatelet ini juga digunakan oleh individu yang mempunyai coronary artery disease, CAD, di mana ia digunakan untuk mencegah serangan jantung dan stroke. Serangan jantung ni dia berlaku apabila arteri kita tersumbat oleh bekuan darah. Jadi, ubat antiplatelet ini dapat membantu memastikan darah terus mengalir dengan lancar ke jantung dan ia mencegah penyumbatan arteri. Bagi stroke pula, dalam stroke iskemia, saluran darah ke otak sumbat oleh bekuan darah. Jadi antiplatelet ini digunakan untuk mengurangkan risiko pembentukan bekuan yang boleh menyekat aliran darah ke otak. Seterusnya, indikasi yang ketiga bagi ubatan antiplatelet adalah digunakan oleh individu yang mengalami masalah stable angina, iaitu ia dapat digunakan untuk mengurangkan kesakitan dada akibat coronary heart disease, di mana ubat antiplatelet ini digunakan untuk menghalang bekuan darah dan memastikan aliran darah yang baik melalui arteri koronari. Ia dapat mengurangkan risiko penyumbatan yang boleh menyebabkan serangan angina. Seterusnya, kontraindikasi bagi ubatan antiplatelet. Yang pertama, ubatan antiplatelet tidak boleh diberikan kepada individu yang sedang mengalami pendarahan
iaitu pendarahan aktif seperti pendarahan pada gastrousus atau intrakranial. Yang kedua, ubatan antiplatelet tidak boleh diberikan kepada individu yang mempunyai penyakit hematologi seperti trombocytopenia, iaitu kekurangan platelet, dan juga hemofilia, iaitu gangguan pada bekuan darah. Yang ketiga, ubatan antiplatelet tidak boleh diberikan kepada individu yang akan menjalani pembedahan, iaitu ia tidak boleh diberikan sebelum pembedahan meja dalam masa 72 jam untuk mengelakkan self-bleeding. Kontraindikasi seterusnya bagi ubatan antiplatelet adalah hypersensitivity, iaitu dia tidak boleh diberikan kepada individu yang mempunyai reaksi alahan terhadap ubat antiplatelet seperti aspirin atau clopidogrel. Kemudian, ubatan antiplatelet juga tidak boleh diberikan kepada individu yang mempunyai penyakit buah pinggang dan hati. Ini disebabkan fungsi buah pinggang dan hati yang terganggu boleh meningkatkan risiko toksik dan pendarahan. Bagi interaksi ubatan antiplatelet pula, dapat dilihat melalui beberapa contoh. Yang pertama adalah reaksi ubatan antiplatelet bersama dengan antikoagulan seperti warfarin. Ia akan dapat meningkatkan risiko pembekuan darah yang berlebihan. Yang kedua, interaksi ubatan antiplatelet bersama dengan anti-inflammatory. Contohnya ibuprofen. Interaksi ini akan mengurangkan keberkesanan aspirin dan juga meningkatkan risiko pendarahan gastrointestinal. Yang ketiga adalah interaksi antara antiplatelet dengan beta blocker, di mana ia akan mempengaruhi kadar platelet dan meningkatkan risiko bekuan darah. Dan untuk sekarang kita akan masuk ke bahagian tanggungjawab jururawat dalam memberikan ubat antiplatelet kepada pesakit. Yang pertama adalah sebelum dan selepas pemberian ubat, jururawat perlu memantau tekanan darah, kadar jantung, kadar pernafasan dan tahap oksigenasi pesakit untuk mengesan keabnormalan dan keberkesanan ubat. Yang kedua adalah pastikan ubat yang diberikan adalah mengikut dos yang tepat dan melalui laluan yang betul sama ada secara oral ataupun IV dan sebaliknya. Sebelum itu, jururawat hendaklah memastikan dos itu adalah dos yang betul dan seperti yang dipreskripsikan dalam medication chart untuk mengelakkan negatifkan berlaku. Yang ketiga adalah terangkan kepada pesakit mengenai ubat mereka termasuk cara pengambilan yang betul, kesan sampingan yang mungkin berlaku apabila menerima ubat tersebut dan bila perlu mendapatkan bantuan perubatan. Yang keempat, pantau tanda-tanda kesan sampingan seperti pening, tekanan darah rendah, bradikardia atau ketidakseimbangan elektrolit. Yang kelima adalah galakkan pesakit untuk mengamalkan gaya hidup sihat yang boleh mengurangkan risiko pembekuan darah seperti mengurangkan pengambilan garam, meningkatkan aktiviti fizikal dan mengelakkan berlakunya komplikasi lain. Yang keenam, pastikan nama pesakit di dalam medication chart dan pesakit yang menerima ubat adalah sama. Yang ketujuh, periksa wristband pesakit untuk memastikan pesakit yang betul. Yang ke-8, dokumentasikan dan report jika berlaku keabnormalan selepas pemberian ubat. Seterusnya kita akan masuk kepada cara pemberian ubat. Sekarang untuk route of administration of cardiovascular drug accurately, di mana pemberian ubat antiplatelet ini ada dua, iaitu oral dan intravenous. Ubat yang akan diberikan secara oral antaranya adalah aspirin, di mana menghalang pembentukan darah, clopidogrel untuk menghalang platelet daripada agregat, dan yang kedua adalah melalui intravenous ataupun intravena. Contohnya adalah efsimet, di mana digunakan dalam situasi akut seperti semasa prosedur angioplasti koronari untuk menghalang pembentukan bekuan darah. Untuk intramuskular dan VERS, setakat ini masih belum ada dalam
kesihatan, tapi masih dalam proses untuk mengembangkan pemberian ubat antiplatelet secara IM dan patch. Itu sahaja daripada saya. Secara kesimpulannya, ubat antiplatelet ini sangat penting dalam pencegahan dan rawatan bagi penyakit kardiovaskular seperti serangan jantung dan strok. Ianya bertindak untuk menghalang penggumpalan darah daripada berlaku. Namun, penggunaannya perlu dipantau kerana risiko kesan sampingan seperti pendarahan lampu. Dengan pemantauan yang rapi, ubat ini dapat meningkatkan kualiti hidup dan menyebabkan komplikasi yang serius disebabkan oleh ubat antiplatelet ini.